Assalamualaikum, selamat sejahtera khabar semua. Baik, hari ini kita mula PDPR. Eh. Jadi diharapkan semua dalam keadaan sihat lah. Jadi sebelum kita mulakan, pastikan anak-anak isi kehadiran dalam link yang saya bagikan tu. Isi dulu kehadiran, sediakan buku nota dan juga latihan. Sediakan juga modul ni untuk kita mulakan PDPR lah. Eh. Jadi sebelum kita mulakan juga, selepas saya mengajar ni, saya ada satu soalan bentuk latihan. Soalan tu kena jawab sebab apa? Untuk awak kenal pasti bentuk soalan tu. Bentuk soalan tu, walaupun soalan dia berbeza-beza, jawapan dia tetap sama dalam nota yang saya akan berikan. Jadi, untuk tahu macam mana bentuk soalan tu dan jawapan dia sebenarnya sama, so awak kena ikuti PDPR saya hari ini. Jom. Jadi hari ini saya nak masuk kepada modul 6, sambung modul sebelum ni, masuk kepada topik 6.26 lah. 6.26. Jadi hari ini kita tak nak belajar banyak, kita nak belajar tentang menghuraikan aktiviti penyelenggaraan landscape lembut di kawasan landscape. Awak boleh buka muka surat 340 dan 341 lah dalam buku modul tu. Kalau tak ada, memang tak ambil, saya suruh ambil itu tak ambil, awak boleh rujuk kepada nota ringkas saya ni. Nota ringkas ni memang saya khas buat untuk awak lah supaya awak senang dan mudah faham lah. Jadi untuk aktiviti penyelenggaraan landscape lembut ni, yang pertama sekali yang perlu kita kenal adalah jenis penyiraman. So hari ini kita belajar tentang jenis penyiraman serta kelebihan dan kekurangan dia lah. Kerja penyiraman tu. Jadi untuk jenis penyiraman nombor 1 tu, awak boleh tengok kat sini nombor 1 ni. Jenis penyiraman terbahagi kepada dua, iaitu penyiraman secara manual dan juga penyiraman secara mekanisasi. Yang secara manual ni memang kita biasa buat. Awak dah biasa buat dekat rumah ke, dekat sekolah pun memang kita biasa buat. Ada dua je. Satu, penyiraman menggunakan hos getah. Hos getah ni getah pipe lah kan. Tarik panjang bawa pergi kat pokok bunga tu, kita siram. Betul? Dan yang kedua, penyiraman menggunakan tong penyiram. Tong penyiram tu yang awak selalu guna kat sekolah tu lah. Saya suruh siram, pergi siram pokok, awak siram pakai tong penyiram tu kan. Jadi awak boleh rujuk dekat buku teks, ada gambar dia kan. Kat buku teks tu atau buku modul tu, boleh rujuk kat situ. Muka surat 340. Jadi dua-dua fungsi sama. Ini digunakan secara manual sebab kita tak guna tenaga elektrik. Kita just guna air saja dengan alatan dia. Itu penyiraman secara manual. Dan yang keduanya sebelah ada penyiraman secara mekanisasi. Biasa mekanisasi ni kita kebanyakannya kita guna alatan ataupun sistem sikit lah, sistematik juga ataupun gunakan elektrik juga kan. Ada di antaranya gunakan elektrik. Jadi ada 3 sistem mekanisasi yang kita gunakan. Penyiraman jenis titisan. Jenis titisan ni macam fertigasi lah kan. Fertigasi kita ada buat dulu. Kita ada tanam awal tahun iaitu pokok cili kat belakang tu kan. Cumanya awal tahun lepas. Cuma bila kita punya pokok cili tu dah besar apa semua, KP kan. Jadi kita tak dapat nak teruskan. Yang kedua, penyiraman jenis renjisan. Renjisan ni yang kalau kita tengok dekat padang bola tu, dia ada pusing-pusing tu kan. Awak boleh tengok lah dekat tu nanti kan. Nanti saya terangkan lagi. Masa kelebihan kekurangan kita masuk satu-satu ya. Yang ketiga, penyiraman jenis kapilari. Okey, itu 3 jenis lah. Jadi benda ni awak mudah je. Kita memang pernah tengok ataupun sama dalam TV ataupun secara depan-depan lah secara terus kita pernah tengok ataupun melalui TV ataupun YouTube lah. Kalau tak pernah, boleh share kat internet. Okey, itu jenis penyiraman. Yang kedua, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan kerja penyiraman. Kalau awak tengok, kat sini saya dah bahagikan
bentuk penyiraman ataupun jenis penyiraman, kelebihan dan kekurangannya. Kalau awak tengok dalam buku teks tu, ada lebih kurang satu, dua, tiga, empat. Ada 4 muka surat dan saya dah rumuskan dia jadi satu saja muka surat. Dan ini adalah key point untuk awak dapat markah lah. Awak boleh gunakan ni ketika menjawab. Tapi kena buat ayat lah kan. Itu dia key point tu kena ada. Ada key point, tambah ayat sikit, dapat markah. Okey, kita pergi kepada penyiraman yang pertama, hos getah. Hos getah ni yang getah pipe tu kita tarik panjang-panjang, kita pergi siram kan. So, hos getah ni apa dia punya kelebihannya? Yang pertama, hos getah adalah murah. Murah, alatan dia murah. Maknanya kita beli kat DIY pun dapat. Kat kedai RM2 pun ada. Tapi pendek lah kan. Hos getah kat kedai RM2 pendek lah. Tapi kalau kat DIY tu panjang. Ada 5 meter, 10 meter. Itu dia punya hos getah. Dan kelebihan dia adalah murah. Yang kedua, mudah. Mudah pasangnya dekat kepala pili pipe tu dah boleh tarik, dah boleh siram. Itu kelebihan dia. Dan yang ketiga, penggunaan air yang cekap. Sebab apa? Kita kontrol air pipe tu direct. Kita boleh buka bila kita nak guna dan terus siram kepada pokok yang kita nak siram. Dia tak ada membazir lah. Ikut kita kontrol. Jadi kita guna dia dengan cekap lah. Itu dia punya kelebihan dia. Dan kekurangan dia pula, biasalah getah pipe cepat rosak. Bila kita tarik-tarik tu bengkok, dah boleh bocor. Getah pipe kan. Hos getah ni cepat rosak. Dan juga memerlukan tenaga buruh yang ramai. Tenaga buruh ni bila kita buka landscape lah. Kalau seorang-seorang kat rumah seorang kan. Tapi kalau kita buka landscape kat rumah, dekat tempat kerja ataupun dekat sekolah, kita nak siram pokok yang banyak, memerlukan tenaga kerja yang ramai. Kalau seorang banyak lah. Kalau 5 ekar, kalau 10 ekar, kalau 2 ekar, kalau 1 ekar, tanaman dia kan banyak kan. Kalau guna hos getah, tak ramai orang kena siram. Jadi itu akan menyebabkan kos untuk bayar tenaga buruh tu tinggi lah. Kos dia. Jadi itu dia punya kekurangan lah. Sama juga dengan tong penyiraman. Yang kedua, tong penyiraman. Tong penyiraman ni sama je penjelasannya, penerangannya sama macam hos getah. Jadi bila awak nak menjawab soalan ni, awak dah mudah. Untuk hos getah dengan tong penyiraman, jawapan dia adalah sama. Kelebihan dan kekurangan hos getah dengan tong penyiraman tu adalah sama. Jadi awak kena baca, ingat, faham. Satu, awak dah boleh dapat 2 jawapan. Itu untuk hos getah dan juga tong penyiraman. Dan yang ketiga, jenis titisan. Jenis titisan ni, kalau kita tengok dekat dalam tu, dia menggunakan pipe poli. Pipe poli ni dia fleksibel. Kita boleh guna muncung penitis tu, penitis untuk tebuk dia, ataupun kita boleh tebuk je dekat pipe poli tu untuk di bahagian-bahagian yang pokok-pokok yang kita nak siram lah. Dan biasanya jenis titisan ni digunakan tenaga elektrik lah, digunakan motor. Dia guna motor. Jadi kita tengok daripada punya kelebihan. Kelebihan yang pertama, penggunaan efisien. Penggunaan efisien. Sebab apa? Kita boleh setting dia punya masa. Bila kita nak siram, berapa banyak kita nak guna, berapa lama kita nak siram, kita boleh setting. Jadi air tu ngam-ngam lah kan, kita boleh setting untuk pokok yang kita nak siram tu. Yang kedua, tiada larian air. Larian air maksudnya bila kita siram guna hos getah tu, air tu tak terus meresap ke dalam tanah kan, dia akan lari air tu. So air tu mungkin akan membazir lah kan, sebab lari, dia akan lari atas permukaan air. Tapi kalau guna hos getah ni, titisan dia tu lambat, dia makan masa kan. Jadi dia titis, dia akan terus menyerap ke dalam air. Jadi dia lebih efisien lah, sebab tiada larian air. Daun tidak basah dan kurang serangan penyakit. Sebab kita guna titisan ni, dia terus kepada akar. Dia terus menyerap kepada akar. Jadi daun tak basah. Bila daun tak basah, serangga ataupun serangan penyakit tu kurang lah. Kurang. Dan yang ketiga, mengikut keperluan tanaman. Sebab kita dah setting dia punya masa, kita boleh ikut dia punya keperluan tanaman dia. Itu dia punya kelebihan lah.
Hmm. Jadi yang seterusnya kekurangan untuk jenis titisan. Kekurangan dia senang je. Dah kita pakai tiup tu, tiup pipe poli tu, kan air yang kita guna tu kita kena guna tapis. Tapi kalau kita tak guna tapis, guna atau tidak tapis, lama kelamaan lubang ataupun penitis tu akan tersumbat. Lubang yang untuk keluarkan air tu dia akan tersumbat. Dengan lumut dengan apa. So tiup tu akan tersumbat. Itu masalah dia. Bila tersumbat tak dapat dah siram pokok tu kan. Jadi yang kedua, perlu bersihkan pam dengan kerap. Pam. Pam ni macam mana? Pam macam pam akuarium tu lah. Kan? Bila ada habuk, dia akan tersumbat lah. Pam pun akan tersumbat. Kita kena bersihkan. Dan kos elektrik mahal. Nak bandingkan dengan hos getah dengan tu penyiram lah. Dia ada kos elektrik. Itu kekurangan dia lah. Dapat? Okey. Yang seterusnya jenis renjisan. Jenis renjisan. Jenis renjisan ni ada dua. Satu secara tegak dan juga secara tergantung. Tegak ni biasanya dekat padang ataupun kita nak tanam rumput kan. Dekat padang. Tegakkan tiang, awak boleh buka muka surat 342 tu awak tengok. Ada tunjukkan. Kalau kita nak tanam rumput pun ataupun padang bola tu guna rumput turf tu kan. Dia tegak, tiang dia tegak, dia akan pusing macam helikopter tu. Dia akan pusing macam helikopter tu. Itu namanya renjisan secara tegak. Dan secara gantung ni, tergantung ni dekat atas. Pipe dekat atas. Kalau kita tengok dekat landscape kita tu ada satu pipe kan. Dulu kita ada buat tu. Kita ada buat. Dia pusing dekat atas. Itu jenis renjisan. Pusingan tu keluarkan air lah. Itu secara tegak dan juga secara tergantung. So kelebihan dia apa? Kelebihan dia jimat tenaga buruh. Buruh pula saya je tu. Jimat tenaga buruh. Sebab apa? Sebab kita tak guna orang. Kita dah setting dia punya masa guna tenaga elektrik kan. Jadi tak perlu guna orang pun. Sampai masa nak siram pukul 7.30, 7.30 akan siram. Pukul 8, pukul 8 akan siram. So tenaga buruh tidak diperlukan ramai lah. Jadi yang kedua, semburan seragam. Maknanya dia akan pusing satu tempat tu, dia pusing semua seragam. Semburan dia. Dan yang ketiga, komponen boleh diubah. Maksudnya komponen boleh diubah lokasi ni maksudnya kita tak nak guna kat sini, kita boleh cabut, kita boleh guna kat tempat lain. So komponen tu kita boleh cabut, kita boleh guna pasang tutup untuk guna pelbagai tempat lah. Itu dia punya kelebihan dia lah. Dan dia punya kekurangan dia, satu mahal. Barang-barang macam tu memang mahal. Sebab permintaan dia kurang. Hanya orang yang kerja-kerja landscape ataupun orang yang tertentu je guna. Pertanian ke guna benda ni. So dia punya barang tu mahal. Yang kedua, pembaziran air jika susunan pokok tidak sistematik. Maksudnya pokok kita tu tak padat. Pokok kita tu tak sistematik, berterabur. Jadi air tu tak kena tepat pada renjisan air tu, tak kena tepat pada pokok. Jadi kat situ boleh menyebabkan pembaziran air. Dan yang ketiga, tidak sesuai untuk pokok ataupun daun besar. Pokok yang berdaun besar. Pokok besar ataupun berdaun besar. Sebab apa? Renjisan tu tidak menyerap ke dalam akar. Dia kena daun dia dulu. Jadi kena siram air dalam kuantiti yang banyak, barulah boleh sampai ke akar. Jadi dia tidak sesuai untuk renjisan. Habis yang tu. Okey. Untuk yang last kali, jenis kapilari. Maaf laju sikit kita kena kejar. Jadi tak apa, kita ada nota ni, awak boleh baca. Kita ada pengukuhan dia lah. Kan nanti soalan-soalan, contoh-contoh soalan nanti awak boleh ikut. Jadi yang last kali ni kita masuk kepada jenis kapilari. Jadi kapilari ni awak tengok muka surat 343. Jenis kapilari ni biasanya kita gunakan bekas takungan ataupun untuk tanaman-tanaman di dalam bekas. Tanaman-tanaman di dalam bekas. Kalau tanam pokok-pokok besar dia tak boleh. Awak boleh rujuk dekat tu, kita perlukan bekas plastik. Kita perlukan spons dekat situ dan juga medium lah dan alatan. Yang ini awak boleh rujuk kat muka surat 343 lah. Baru jelas. Kalau awak tak rujuk,
tak dapat nak jelaskan ni sebab ini nota ringkas. Awak boleh rujuk dekat muka surat 343. So kelebihan untuk jenis kapilari ni, kos dia murah. Kos dia murah. Dekat kedai RM2 pun dah ada dah. Itu kelebihan dia. Yang kedua, penggunaan air efisien. Sebab apa? Kita dah siap tuang air tu siap-siap dalam tangki. Lepas tu penggunaan air tu sekadar apa yang diserap oleh akar saja. Akar tumbuhan tu serap air dekat dalam tanah tu berdasarkan apa keperluan akar tu lah, tumbuhan tu je. Jadi dia tak ada laku pembaziran air. Dia efisien. Cumanya kekurangan dia memerlukan permukaan takungan air yang mendatar. Maknanya rata. Permukaan tu yang kita nak, tempat yang kita tanam tu rata. Sebab nanti dia punya tangki ataupun dia punya keadaan bekas tu tak seimbang. Jadi penggunaan air tu akan tidak sekata lah. Tidak sekata. Lepas tu yang kedua, hanya untuk tanaman dalam bekas sahaja. Maknanya tanaman-tanaman yang duduk dalam bekas boleh. Tapi tanaman pokok-pokok macam tidak boleh ditanam di dalam bekas, tak boleh lah. Pokok-pokok utamanya pokok-pokok yang besar-besar lah, tak boleh. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Ada 5 jenis penyiraman. 2 untuk penyiraman manual dan 3 untuk penyiraman secara mekanis. Jadi ada apa yang tak faham, awak boleh tanya dalam komen. Bawah video ni awak boleh komen, awak boleh tanya di situ ataupun direct WhatsApp saya, Telegram saya ke. Jadi pastikan awak isi kehadiran dalam link yang saya sediakan tu, kehadiran, dan juga pastikan awak menjawab latihan pengukuhan yang saya berikan tu lah. Dalam latihan pengukuhan tu kita ada soalan. Kita ada soalan dan juga bentuk-bentuk soalan tu lah supaya awak kena pasti. Sebab bentuk soalan tu berbeza. Cuma jawapannya tetap sama. Jawapannya tetap ada dalam nota yang saya berikan. Okey. Saya rasa cukup setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.